Saya berhenti pada ni pukul 9 kan? Mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut. Bukan Nabi sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita bicara tentang Maulid, tapi saya tak sentuh langsung tentang Maulid. Saya kata saya akan sentuh sikit-sikit je tentang Nabi. Satu ketika Sayyidatina Aisyah menjahit pakaian ditemani oleh api lampu pelita tengah malam. Duk jahit pakaian, api lampu pelita ni terpadam. Bila terpadam, suasana jadi gelap. Diteruskan menjahit. Dia terus menjahit itu, ada silap jarum tu terjatuh di atas lantai. Bila jarum jatuh ke lantai, dia kat sini panggil apa ni? Raba. Boleh tak tahu kat sini panggil raba. Kalau lantai panggil gagal lah. Raba cari tak jumpa. Masuk Nabi SAW. Nabi dengar kecoh-kecoh Nabi menghampiri Sayyidatina Aisyah. Bila Nabi menghampiri Sayyidatina Aisyah, disebabkan limpahan cahaya wajah Nabi SAW yang penuh bercahaya, Aisyah jumpa cari jarum tu jadi terang tempat tu, limpahan birasan daripada cahaya di wajah Nabi. Tuan-tuan nak mengaji tentang Nabi, saya show satu kitab, nama kitab tu Syama'il Muhammadiyah. Hadis-hadis yang disusun oleh Imam Tirmizi, lebih kurang 800 lebih hadis, menceritakan secara lengkap berkaitan dengan Nabi. Mata Nabi macam mana, cara jalan Nabi, senyum Nabi, kulit Nabi, tinggi Nabi, rambut Nabi, cara macam-macam cerita bab Nabi. Kita mengaji bab Nabi, kita nak gambar Nabi macam mana, tak boleh gambar. Kita nak buat lukisan gambar Nabi, ulama kata haram, sebab confirm tidak akan sama dengan Nabi Muhammad. Nabi sebut marra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa-siapa yang tengok aku di dalam mimpi, sesungguhnya dia betul-betul nampak aku. Tapi berapa ramai yang Allah bagi peluang boleh mimpi jumpa Nabi. Maka Nabi Muhammad, kalau kita kata tengok bidadari cantik, tengok isteri orang beriman cantik, bila tengok Nabi Muhammad kita dengar kata cahaya di wajahnya bercahaya, kita pun Allah nak tahu kalau boleh nak tengok macam mana kat Nabi Muhammad. Kalau Allah bagi peluang tak dunia boleh tengok dalamnya. Kalau Allah tak bagi peluang, bercita-citalah bertemu dengan Nabi Muhammad di hari akhirat. Kerana melihat kepada Nabi Muhammad itu juga merupakan satu kenikmatan yang sungguh kuat. Sebab tu saya sebut dalam kuliah saya ceramah Maulid, Nabi berhijrah ke bumi Madinah. Penduduk Madinah menggelarkan Nabi dengan gelaran yang sungguh mulia. Penduduk Madinah menggelarkan kepada Nabi dengan gelaran Al-Badr. Kalau hari ini kita di Malaysia ni ramai geng-geng puak-puak habis datang. Kita di Malaysia ni baru 2-3 tahun ke belakang ni, tuan-tuan, ada tazkirah selang-seli dengan qasidah, selang-seli dengan selawat. Kalau di Indonesia lama dah benda tu. Kalau di Yaman lagi dah. Guru saya belajar di Yaman, kawan-kawan saya belajar di Yaman. Bulan Rabiul Awal sebulan penuh meriah, dia orang beraya. Dia orang seronok sambut Maulid pada Nabi. Tempat kita ni baru masuk tu yang kita baru dengan istilah ya hanana, ya hanana. Kita dengar. Terus tengok kita ya hanana, pun dia tak tahu maksud apa. Ya hanana tu maksud beruntung kami, bertuah kami. Ya hanana bi Muhammad, beruntung kami dengan ada Nabi Muhammad. Zalika fadlun minallah, itu adalah kelebihan daripada Allah pada kita. Tapi mari kau ayat dia, mari kau orang tua, dia tak pandai sebut ya hanana, dia sebut ya banana. Jadi banana. Anak dia kata tu iklan TV kok banana tu dia. Tapi ada satu qasidah yang cerita tentang Nabi, tentang wajah Nabi. Qasidah yang menyebutkan ya badratin, ya badratin. Ya badratin maksudnya wahai bulan Quran. Penduduk Madinah menggelarkan kepada Nabi ketika mana Nabi sampai ke Madinah. Mereka bernasyid sambut kedatangan Nabi. Tala'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina mada'a
telah terbit cahaya bulan purnama ke atas kami. Kerana datang Nabi SAW, batang tubuh Nabi itu sudah menggambarkan cahaya. Nurun ala nur. Saya pernah jumpa dengan orang muda. Satu soalan dia tanya pada saya, orang muda ni membesar hasil daripada konflik keluarga. Kesian juga tuan-tuan pada dia. Ayah dia ni gaduh. Tak apalah, saya tak cerita panjang pasal benda tu. Cuma saya nak sebut, dia hidup dalam konflik rumah tangga, mak ayah yang tidak peduli pasal nasib anak-anak membesar dalam keadaan jahil. Jumpa dengan saya, ada beberapa peristiwa yang kata takdir Allah jumpa tu. Tapi masa saya ajak dia minum, dia tanya pada saya satu soalan. Dia kata, Ustaz, saya duduk satu rumah sewa dengan kawan-kawan saya. Adalah 2-3 orang kawan-kawan saya pergi belajar. Dia kata pergi dengar Ustaz tazkirah kuliah. Dia balik-balik ke rumah, dia sebut pada saya. Dia kata Nabi Muhammad ni yang dia orang belajar manusia yang tidak ada bayang-bayang, dia kata. Jadi saya pun jawab pada mereka. Saya jawab, saya kata, hei, mana boleh terima Nabi Muhammad tak ada? Kan Nabi Muhammad tu manusia. Dia tak. Jadi nak tanya Ustaz, betul ke Nabi Muhammad ni tidak ada bayang-bayang, Ustaz? Saya dengar dulu. Dia kata kawan dia ni telah belajar ajaran sesat, dia kata. Saya kata tak apa, saya dengar dulu. Bila habis dia cerita, saya sebut. Saya kata begini, Nabi Muhammad ni Quran sebut Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ni manusia sama seperti kamu. Tetapi ayat selepas tu ada lagi, yuha ilayya, yang tidak menyamakan Nabi Muhammad dengan orang biasa. Nabi Muhammad diberi wahyu. Orang biasa ada wahyu. Hak mengaku ada wahyu, ayat pay seorang. Ayat pay dengan Rasul Kahar. Dia kata Yasin, apa nama wali Quran, atau Yasin itu turun dia kata. Kalau Arab ada Nabi, Melayu akulah Nabi, Rasul Kahar. dia ditangkap, mau pergi penjara Kajang. Sepupu saya ni salah seorang yang ditukar untuk kaunseling orang-orang yang murtad penuh akidah. Dia masuk, dia kaunseling Rasul Kahar tu. Dia sebut pada panduan, dia kata pakcik-pakcik abang bantu aku lah. Dia kata yang duduk kadarannya jangan terikut orang ni akidah tak betul ni. Orang ni sesat. Dia kata Rasul Kahar menangis. Minta maaf Ustaz, saya tak buat dah, saya tobat dah. Kau sepupu saya balik rumah, malam tu dia pergi serang sepupu saya. Rasul Kahar punya geng. Rasul Kahar duduk dalam penjara, tapi dia punya geng pergi serang. Geng mana? Orang yang bawa ajaran sesat ni, dia ada bermain dengan jin yang menjadi penolong dia untuk menyebarkan ajaran-ajaran sesat pengaruh. Sebab tu dia ada buat benda-benda pelik. Dia nak pengaruh orang yang jahil dengan agama supaya ingat dia hebat. Nama benda pelik yang berlaku pada ajaran sesat yang tak betul pengaruh, namanya adalah istidraj orang pandai. Aku buat rosakan. Balik pada cerita saya sebut tadi. Nabi Muhammad yang tidak, dia ada benda yang disebut sebagai khususiyah Nabi Muhammad. Antara khususiyah Nabi Muhammad, antara salah satu adalah Nabi Muhammad manusia yang tidak ada bayang-bayang. Sebab apa dia tidak ada bayang-bayang? Sebab Nabi Muhammad sendiri adalah cahaya. Cahaya itu ada bayang-bayang macam mana? Nabi Muhammad disebut dengan istilah nurun ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Nabi Muhammad lagi peluh dia lebih wangi daripada kasturi. Dalam lama-lama kita malam ni siapa peluh dia wangi? Coba kata tak berani mengaku taubat lahir, tak berani. Nabi Muhammad peluh lebih wangi daripada kasturi. Nabi Muhammad tidur tengah hari berpeluh dahi, sahabat pergi ambil sapu letak dalam botol minyak, nak dijadikan sebagai minyak wangi. Kalau Nabi Muhammad berjalan di satu jalan, jalan tu dalam sehari berbau. Siapa-siapa yang lalu jalan terlepas daripada Nabi Muhammad, orang akan kenal ni Nabi Muhammad lalu jalan ni sebab ni berbau, bau wangi sangat. Kalau Nabi Muhammad letak tangan di atas pada budak-budak, pada budak-budak tu tak wangi-wangi. Walaupun Nabi Muhammad tak pakai wangi-wangi. Saya nak datang selamat tuan-tuan sapu juga punya wangi ni. Saya pergi forum orang bagi hadiah pada saya punya wangi. Saya tak beli pun untuk jadi penceramah punya wangi orang bagi. Itu melawai ya kan. Okey, patut nak suruh supaya saya masuk majlis dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tak kenal saya, tuan-tuan berbau kita berpeluh apa pun kan boleh kontrol yang tu tak apa. Kalau tidak